Ya? Saya tengok semua muka-muka sama macam. Baik, untuk pagi ini saya akan berkongsi dengan para mahasiswa dan mahasiswi berkenaan dengan ini healthcare workers, iaitu pekerja-pekerja dalam sektor kesihatan, perkhidmatan kesihatan, dan pemahaman tentang apa itu ergonomik. Pernah dengar sebelum ni ergonomik? Pernah kan? Okey, bagus. Dan yang ketiga adalah penyakit yang boleh berlaku sekiranya kita tidak mengambil langkah keselamatan untuk menjaga ergonomik di tempat kerja, iaitu musculoskeletal disorders. Dan apa akan berlaku kepada seseorang pekerja itu sekiranya mereka mendapat musculoskeletal disorder. Dan yang akhir sekali adalah control measure. Apa yang tempat kita bekerja tu, apakah langkah-langkah yang perlu diambil supaya tidak berlaku musculoskeletal disorders. Okey? Okey, untuk kita mengenali apa itu pemberi khidmat kesihatan, kalau kita pergi dekat satu rumah sakit, ada banyak profession dekat situ. Ada banyak profession, dan ini adalah contoh-contoh profession yang ada di dalam sebuah rumah sakit, ataupun boleh dikatakan pekerja dalam sektor secara keseluruhan, sektor kesihatan yang besar. Okay, kita ada macam-macam profession dekat sini. Dan saja saya nak tanya dulu, antara profession-profession yang kamu lihat dekat situ, yang mana agaknya paling tinggi sekali musculoskeletal disorder? Ya, betul Jururawat adalah satu profession yang paling tinggi dapat musculoskeletal disorder. Dan sedikit gambaran tentang berapa banyak bilangan pekerja dalam sektor kesihatan ini. Ini contoh di Malaysia pada tahun 2023. Saya ambil ini dari surat khabar, mengatakan bahawa ada lebih kurang 274,987 jawatan ataupun kerja di dalam Kementerian Kesihatan. Dan daripada bilangan itu, satu bilangan yang besar, 77,755 adalah doktor. Okey. Jadi ini menggambarkan bahawa sektor kesihatan ini adalah satu sektor yang mempunyai bilangan pekerja yang sangat besar. Okey, jadi ini adalah satu golongan yang perlu kita jaga supaya mereka boleh deliver, mereka boleh memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat ataupun komuniti. Kalau bilangan yang besar ini mengalami musculoskeletal disorders, maka mereka tidak boleh memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Jadi ini adalah golongan yang perlu kita beri perhatian di tempat mereka bekerja. Okey, ini untuk memberi kefahaman kepada kita bahawa ergonomics ini datangnya daripada perkataan Latin, iaitu dua perkataan, ergon dan nomos. Okey, so dia gabungkan, dia menjadi ergonomics. Di Indonesia saya datang pun ada banyak perkataan-perkataan yang digabungkan. Di Malaysia dalam WhatsApp, bila kita share something, diorang bagi satu ni, kata mantul. Hari ini semalam saya datang ke Yutan, baru saya tahu mantul ini mantap betul. Okay, so di Indonesia saya tengok ada banyak perkataan-perkataan yang digabung. So sama juga di sini, dia ada ergon dan nomos. Ergon itu maksudnya pekerjaan, work, pekerjaan, dan nomos itu adalah peraturan. Jadi
setiap pekerjaan itu mesti ada peraturan untuk melakukan kerja tersebut. Jadi hasilnya adalah ergonomics. Dan secara ringkasnya, ergonomics ini adalah satu pendekatan ataupun satu approach, satu approach di mana kalau kita ambil mana-mana pekerjaan, kita ada the human, the job, the human and the job, right? Pekerja dan pekerjaan. Jadi biasanya sekarang ni kita banyak pekerja tu terpaksa menyesuaikan diri dia untuk adapt, untuk sesuaikan dengan persekitaran dia, ruang kerja dia dan juga pekerjaan itu sendiri. Tetapi dalam ergonomics ini, dia adalah di sebaliknya, iaitu apa yang ada di luar, faktor-faktor yang di luar tu, the environment, proses kerja tadi itu hendaklah disesuaikan kepada pekerja tadi. Itulah konsep ergonomi. Okey, so contoh yang ringkas, adalah sekiranya saya hendak mengambil, katalah ini adalah satu store yang menyimpan barang dan rak ataupun kabinet untuk menyimpan barang itu adalah di atas tempat yang tinggi. Jadi setiap kali saya hendak mengeluarkan barang ataupun menyimpan barang, saya akan terpaksa stretch my body. Okey, saya kena stretch my body. Okey, so maksudnya saya perlu menyesuaikan diri kepada persekitaran saya. Okey, saya terpaksa menjangkau begini. Tapi apa salahnya kalau kita tinggikan lantai ataupun kita merendahkan kabinet itu, maka saya boleh melakukan kerja dalam seperti yang normal. Seperti yang normal saya boleh mencapai. So itulah penyesuaian kepada persekitaran kita untuk adapt kepada diri kita. Itu dipanggil sebagai ergonomi. Okey, so sekiranya kita dapat menyesuaikan tempat kerja kita, workstation kita, tools yang kita gunakan, maka kita boleh reduce the physical stress. Okey, so setiap kali saya nak menjangkau satu tempat yang sangat tinggi tu, saya akan rasa stres. Kenapa kerja saya ni setiap kali saya nak buat, saya kena menjangkau. Jadi itu akan mengurangkan stres. Kemudian reduce the injury, mengurangkan kecederaan. Kecederaan kepada tulang belakang saya, kepada otot saya, kepada joint, muscle dan sebagainya boleh dikurangkan. Dan convenience, menjadi mudah, tempat pekerja itu pekerjaan itu menjadi mudah. Dan ini akan meningkatkan kualiti kehidupan dan juga increase the productivity. Okay, so dalam mana-mana tempat yang kita pergi bekerja, productivity is the main concern. Semua majikan dia, perhatian dia adalah kepada productivity. Okay, okay, next. Okay, ini satu contoh dekat rumah saya ni. Benda ni dekat kitchen di rumah saya. Okay, you boleh tengok ini kitchen ini, isteri saya dipanggil kontraktor, disuruh buat kitchen. Sampai ada tempat-tempat simpan di atas dekat dengan siling. Okay, tapi isteri saya pendek. Tapi dia punya cita-cita, dia mesti ada ni, mesti ada itu, semua kena ada. Tapi akhir sekali you tengok, ini adalah satu contoh. Kalau kita tengok di sini, kita ada rak nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Barang paling banyak dekat mana? 3. Sebab dekat situlah dia boleh senang, dia boleh ambil. Yang jauh-jauh di atas tu barang sudah kurang. So kenapa dia di atas tu kurang? Sebab dia tak boleh sampai. So ini maksudnya kitchen ini tidak ergonomi. Okey?
Kalau dihadkan untuk yang mana dia boleh mencapai, maka itu adalah ergonomi. Okey? Okey. Next. Okey, ini adalah satu contoh di mana pekerja yang sebagai farmasis, ada botol vaksin. Pernah tengok botol vaksin? Botol vaksin, mereka terpaksa, mereka selalu perlu mengunci ataupun mengetatkan tudung botol vaksin tu dengan satu daya yang akan memberi tekanan kepada dia punya pergelangan tangan. So dia nak pusing kan. So vaksin ini adalah satu benda yang sangat mahal. Kalau dia tertumpah, memang merugikan syarikat vaksin itu. Okey? Ataupun merugikan Kementerian Kesihatan. Jadi setiap pekerja dia tidak tahu berapa amount ataupun berapa daya yang perlu digunakan untuk mencapai, orang kata, ketat yang tidak akan berlaku kebocoran. Okey, mungkin kalau kita ambil, siapa nama ni? Alif. Alif. Okey, Alif diminta untuk mengetatkan tudung. Mungkin tudung itu daya dia tu berbeza, sangat kuat. Kita ambil yang ni, siapa? Irgi. Irgi mungkin daya dia tidak begitu kuat. So, what is the yang tepat, daya yang tepat untuk kuncikan botol tadi, tudung botol tadi itu supaya tidak berlaku kebocoran. Jadi caranya adalah untuk membantu dengan mengadakan satu torque wrench. Ini dibagi torque wrench. Kalau wrench itu adalah spanner. Okey, spanner. Tetapi spanner tu dia mempunyai satu meter. Nampak dah dekat situ? Ada meter dekat sini. Okey, dengan ada jarum, dan jarum itu akan menunjukkan kepada kita berapa banyak daya yang diperlukan. Okey, so kalau kita ada torque wrench ini, kita dah set torque wrench itu kepada nombor 20. Jadi Ali ataupun Edi, dia akan tahu kalau nak pusing mesti sampai 20. Jadi dengan itu kita akan boleh mengelakkan kecederaan yang berlaku pada pergelangan tangan dan juga jari. Sebab setiap orang dah tahu dah, kalau nak pusing ketat sehingga 20, memang tidak akan bocor. Tetapi kalau kita tidak tahu angka itu, kita tidak tahu bacaan itu, maka setiap orang akan menggunakan daya yang berbeza-beza. Dan kita tidak tahu daya yang kita gunakan itu mendatangkan kecederaan ataupun tidak. Okey? Okey. Pekerjaan ataupun jenis-jenis aktiviti ataupun job condition yang menyebabkan masalah ergonomi ini, masalah musculoskeletal disorder ini adalah repeating the same motion. Maksudnya melakukan satu perbuatan itu, aktiviti kerja itu secara berulang kali. Okey, secara berulang kali kita buat benda yang sama, aktiviti yang sama. Working in awkward or stationary position. Maksudnya kita melakukan satu kerja ni dalam keadaan yang tidak betul, posture yang tidak betul. Dan stationary itu maksudnya dalam keadaan yang tidak bergerak ke mana-mana. Okey? Agaknya kalau saya berdiri dekat sini, betul, sepanjang saya punya kuliah ni, hanya berdiri dekat sini macam ni saja, saya pegang mic. So itu adalah stationary. Melakukan satu kerja tanpa ada pergerakan ataupun perubahan pada kawasan. Itu adalah stationary. So memang sebenarnya dalam industri, kalau kita keluar dalam industri, memang ada sektor-sektor pekerjaan ini, dia akan ada orang yang bekerja dalam posisi yang awkward ataupun yang stationary, yang tetap di satu tempat.
lifting heavy loads in awkward position, mengangkat beban-beban yang sangat berat, yang melebihi daripada kemampuan ataupun keupayaan kita, menggunakan daya yang berlebihan daripada kemampuan kita, mungkin untuk menolak ataupun untuk menarik, exposed to vibration, okey, getaran juga boleh menyebabkan musculoskeletal disorder. Extreme temperature, maksudnya suhu persekitaran, sama ada dia terlalu sejuk ataupun dia terlalu panas, boleh menyebabkan musculoskeletal disorder. Pernah dengar apa itu hypothermia dan hyperthermia? Pernah dengar? Okey, kalau hyperthermia tu adalah suhu yang sangat hyper tu maksudnya sangat tinggi. Kalau hypo tu sangat rendah. Okey, so kita ada dua extreme temperature ni, dia ada sama ada dia hyperthermia ataupun hypothermia. Okey, so dalam kedua-dua situasi itu, hyperthermia dan juga hypothermia ni, apa yang berlaku dalam sistem peredaran darah kita itu adalah darah kurang sampai ke otot. So dalam dua-dua keadaan, sangat panas ataupun sangat sejuk, darah kurang sampai kepada otot. So bila darah kurang sampai kepada otot, apa berlaku kepada otot itu? Adakah otot itu kuat ataupun otot itu lemah? Bila darah kurang sampai kepada otot kita, otot kita akan menjadi lemah. So bila otot kita menjadi lemah, bolehkah kita membuat kerja? Tidak boleh. Kalau kita nak angkat barang pun, barang yang kita pegang tu akan terjatuh. Okey? Okey. Ada juga keadaan di mana orang melakukan satu pergerakan itu untuk masa yang sangat panjang, untuk jangka waktu yang panjang. Seperti melakukan sesuatu bekerja melebihi 8 jam sehari, or working at a quicker pace, melakukan kerja dengan pantas, dia mengejar masa, jadi dia membuat kerja itu dengan pantas. Itu pun boleh menyebabkan berlakunya musculoskeletal disorders. Okay, next. Okay, musculoskeletal disorders ini, dia adalah kecederaan yang berlaku kepada beberapa bahagian dalam badan kita, iaitu yang pertama sekali adalah otot, saraf, salur darah, kapilari darah, ligamen dan juga tendon. So ini adalah bahagian-bahagian. Sebenarnya semua bahagian ini adalah bahagian yang ada pada sendi kita untuk membantu pergerakan. Okey, jadi musculoskeletal disorders ini dia kecederaan bertumpu kepada 5 bahagian ini, dan musculoskeletal disorder ini juga dia ada mempunyai nama lain. Mungkin anda baca dalam buku-buku teks, dalam jurnal, dalam artikel sebagainya, akan terjumpa cumulative trauma disorder, repeated trauma, repetitive stress injuries, occupational exertion syndrome. Semua itu adalah sama dengan MSD. So work related musculoskeletal disorders yang related dengan pekerjaan kita ni sebenarnya sesuatu yang boleh dicegah. Kita boleh prevent daripada berlaku dengan mengambil langkah-langkah ergonomi. Okay, by fitting a job to a person, not the person to a job. Okay. Okay, these are the points of your body, dalam badan kita, titik-titik yang mana akan berlaku musculoskeletal disorders. Kita boleh tengok dekat gambar ini,
tangan kita, okey, pergelangan tangan, jari-jari kita, neck, leher, bahu, pinggang dan juga kaki. So mana yang ada joint pasti ada chances for musculoskeletal disorders to happen. Okay, next. Okay, ini adalah suasana dalam sebuah rumah sakit, dan kita dapat lihat contohnya macam katil tadi. Katil itu berat dia 175 kg tanpa patient dan tanpa ada apa-apa equipment diletakkan di atas katil itu. Apa yang tidak ergonomik dekat katil ini? Ya, betul. Dia katil ini tidak mempunyai roda. So akan menyebabkan seseorang itu menggunakan extensive force, daya usaha yang lebih, tenaga yang lebih untuk mengubah katil tersebut. Okey, so apabila seseorang itu cuba untuk menolak ataupun menarik katil itu, dia ada chances untuk mendapat musculoskeletal disorder. Okey, kemudian kita tengok. Ini very common di hospital, tangki oksigen. Okey, tangki oksigen ini 50 kg. 50 kg. Dan sekiranya penuh memang berat. Dia berat, dan mesti ada kaedah yang sesuai, yang ergonomik, yang mana nanti di akhir nanti saya akan tunjukkan satu video kalau sempat tentang bagaimana kita nak handle tangki oksigen ini di hospital. Okey, ini very common, adjusting and transferring patient. Banyak melibatkan pekerja di hospital, di mana mereka perlu memindahkan patient, mengalihkan patient, mengubah patient. Jadi ada chances untuk berlaku musculoskeletal disorders sekiranya dia tidak menggunakan teknik mengangkat yang betul. Okey, ini jawatan apa ni? Yang tengok mikroskop ni. Di hospital. Di hospital ada bahagian makmal ataupun tidak? Makmal. Lab. Ada kan? Di hospital ada lab kan? So, siapa yang bekerja dekat lab tu? Teknologis. Analis. Okey, di sini bagi analis Okey, lab analis. So, lab analis dia cari kuman. Dia tengok dalam mikroskop, dia cari kuman. So itu adalah satu proses yang lama. So bayangkan position dia dalam duduk begini dengan matanya tertumpu kepada mikroskop. Jadi satu, dia akan mengalami keletihan pada mata dia, dan satu lagi adalah strain kepada belakang dia. Okey. Dan biasanya kalau kerusi dekat makmal ini, dia kerusi itu tidak mempunyai tempat untuk bersandar. Okay, so you sitting on the stool yang bulat itu untuk jangka waktu yang lama. So boleh chances untuk mendapat musculoskeletal disorders are very high. Okay, next. Okay, ini yang saya kata tadi. Sama ada kita menolak ataupun kita menarik benda-benda yang berat, maka boleh menyebabkan chances untuk MSD. Okay, next. Okay, sama juga kadang-kadang kita lihat pekerja-pekerja di hospital melakukan pembersihan. So mereka mempunyai chances juga untuk mendapat MSD. Okay. Okay, MSD ini bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di Indonesia dia tinggi. Kalau negara Eropah, di US, Amerika Latin dan sebagainya juga mencatatkan peratus MSD yang tinggi. So ini bukan satu benda yang khusus kepada sesuatu negara. MSD adalah satu masalah di seluruh dunia.
Ha? Okey. Okey, ini adalah satu artikel yang saya dapat, musculoskeletal disorders among doctors and nursing officers. Okey. Dibuat satu kajian dan hasil daripada kajian itu ialah apa? The lower back and the neck were the most affected areas. Iaitu kalau kita tengok, the neck and the lower back, the most affected areas. Working in the same position for a long time, okay, dalam posisi yang sama, kita bekerja dengan jangka waktu yang lama, masa yang lama kita bekerja, tapi posisi kita sama. Dan satu lagi adalah not taking adequate breaks. Maksudnya apabila kita ada satu pekerjaan yang memakan masa yang panjang, kita mesti mengambil masa untuk berehat. Okay, so kita buat benda yang sama untuk masa yang panjang, kita mesti ada masa untuk berehat. Jadi kita kena break kita punya kerja. Jangan continue. Females had significantly higher odds of having pain. Okay, so ini dalam musculoskeletal disorders ini banyak kajian telah dibuat. Dan kalau kita compare, kita banding lelaki dengan perempuan, orang perempuan lebih banyak peratus dia yang mendapat musculoskeletal disorder berbanding dengan lelaki. Okay? Okay, ini satu lagi kajian, musculoskeletal disorder, prevalence and associated factors among district hospital nurses. Nak tengok apakah faktor-faktor yang menyebabkan musculoskeletal disorder ini. Okay? So, kita dapati bahawa sama juga peratus yang komplain musculoskeletal disorder ni banyak dekat neck dan juga low back. And mereka tahu, mereka sedar bahawa jika ada musculoskeletal disorder ni, mereka tak boleh nak bekerja ataupun produktiviti mereka akan turun. Okey? So ini terbukti dalam kajian. Sekiranya ada MSD, you punya productivity bukan 100%, maybe 70%. Okey, productivity akan turun. Dan itu dia, women adalah 2.1 kali lebih tinggi chances dia untuk mendapat MSD. People with previous history of MSD were more likely to develop the symptoms. Sekiranya kita mempunyai sejarah sebelum ini musculoskeletal disorders, maka peluang untuk mendapat simptom dia adalah sangat tinggi. Okay, nurses with symptoms of psychological distress. Okay, kalau kita ada tekanan, stres, datang ke tempat kerja, kita selalu dimarahi oleh supervisor kita. Jadi adakah kita seronok untuk datang bekerja? Kita dalam keadaan yang stres. Okay, so dalam keadaan stres, peluang kita untuk mendapat MSD adalah tinggi. Okay. Okay, vibration exposure and work musculoskeletal disorders. Okay, tadi saya ada sebut salah satu faktor risiko ia adalah vibration boleh menyebabkan. Jadi kita tertanya, macam mana vibration, getaran macam mana getaran boleh menyebabkan MSD? Okay, MSD sewaktu pandemik COVID, dan kita lihat ambulance drivers kita banyak yang mendapat MSD sewaktu pandemik, di mana mereka terpaksa berulang kali travel dalam ambulance untuk mengambil patient daripada rumah, menghantar ke sini ke sana. So mereka mempunyai musculoskeletal disorder disebabkan oleh getaran. So getaran itu datangnya daripada mana? Ya, dia actually is the transfer daripada roda yang berpusing di atas jalan tadi, the transfer to the seat, tempat duduk pemandu tadi. So from the tempat duduk pemandu, dia bergerak ke punggung. Okay, so yang itu apabila kategori getaran itu kita punggung kita
dia punya efek adalah kepada keseluruhan badan kita. Okey, sekiranya kita menggunakan peralatan, peralatan seperti gerudi. Tahu apa itu gerudi? Drill untuk kita buat lubang dekat dinding. Okey, dibagi apa di sini? Bor. Okey, alat bor tu kita akan pegang dengan tangan kita, kan? So the vibration itu daripada alat bor tadi itu akan pindah ke tangan. So itu dipanggil hand arm vibration. Maksudnya vibration itu di sekitar tangan kita sahaja. Tetapi kalau vibration itu masuk melalui punggung kita, dia adalah whole body, keseluruhan body kita terkesan dengan getaran tadi. Okey? Okey. The effects of physical and psychosocial factors. Ini yang tadi saya kata tu. Dia risiko untuk berlakunya musculoskeletal disorder ni bukan daripada pekerjaan sahaja, tetapi daripada faktor-faktor luaran yang lain seperti stres, Okey. Okay, musculoskeletal disorders and its association with self-reported productivity. Ini satu kajian yang dilakukan. Tadi saya tunjuk semua jenis pekerjaan yang ada di dalam hospital. Okey, kita perlu ingat dalam hospital ada juga staf ataupun kaki tangan pentadbiran. Ada atau tidak pentadbiran? Management, kerani, orang yang key in data dalam komputer. Okey, itu adalah staff admin, administrative staff. So mereka ni pun tidak terkecuali daripada musculoskeletal disorders. Okay, work-related muscular disorders in female nursing. Ini kalau kita lihat 73.1% daripada jururawat di mana-mana hospital, mereka akan komplain tentang musculoskeletal disorders. Okay, sebab tu tadi you all pun jawab betul tu. Profession yang paling banyak ada musculoskeletal disorders adalah the nurses. Okay. Okay, can non-work related factors cause musculoskeletal disorders? Faktor-faktor selain daripada pekerjaan yang memang boleh menyebabkan musculoskeletal disorders. Okay, physical conditioning, medical conditions such as obesity, diabetes dan arthritis. Pernah dengar penyakit ini? Diabetes, obesity, diabetes dan arthritis. Okay, kalau seseorang itu adalah obes, obes adalah gemuk, maka dia mempunyai banyak isi dekat bahu dia. Okey, bahu dia banyak isi dan dia akan memberikan tekanan kepada tulang bahu. Okey, kita mungkin tak sedar, tetapi orang yang obes ini dia punya berat sendiri akan membebankan tulang dia. Orang yang mengidap diabetes ini kalau tidak dikawal, dia akan menyebabkan kerosakan kepada saraf, sistem saraf. Okey, kalau sistem saraf rosak, maka darah ataupun darah mungkin tidak sampai kepada otot dan otot itu akan menjadi lemah kerana tidak ada mesej daripada otak sampai kepada otot tersebut kerana masalah kerosakan saraf. Okey, pregnancy ini maksudnya ada perubahan hormon. So bila ada perubahan pada hormon, dia juga akan menyebabkan berlakunya musculoskeletal disorders. Manual handling. Okey, ini bukan pekerjaan kita, tetapi itu adalah apa yang kita buat, itu adalah hobi. Hobi itu bukan pekerjaan, tetapi sesuatu yang kita minat dan kita akan fokus kepada itu. Kita akan buat benda itu dengan minat dan kita akan buat untuk maybe jangka masa yang panjang dan kita akan buat berulang kali. Contohnya
Seperti apa ni, dalam rumah ada yang suka kerja dia membersihkan, mengemaskan rumah. Mengemaskan rumah, dia rajin mengemaskan rumah. Jadi suami nak pergi kerja, dia mengemas rumah. Bila suami balik pun masih duk mengemas rumah lagi. So dia rajin dalam tu. Tetapi ada risiko untuk mendapat musculoskeletal disorder. Ada yang suka buat gardening. Gardening ni suka berkebun. Berkebun. So kalau dia buat dengan benda yang dia mengulangi benda tu untuk masa yang panjang, juga boleh menyebabkan MSD. Okey, writing. Ada yang suka menulis. Tapi sekarang banyak yang type. Banyak yang type. Okey, benda tu pun kalau kita tak ada break, boleh menyebabkan satu penyakit yang dipanggil carpal tunnel syndrome. Okey, ini sama juga yang nak tunjukkan bahawa kajian memang telah membuktikan bahawa perkara-perkara ataupun faktor-faktor psikososial ini boleh menyebabkan MSD. Okey, ada faktor psikologikal dan juga fizikal. Okey, next. Okey, early sign. Ini tanda-tanda awal berlakunya musculoskeletal disorder. Apabila kita dapati bahawa jari kita tidak dapat merasa. Maksudnya deria itu tidak sensitif. Kalau kita cucuk dengan jarum yang halus, kita tak rasa. Kita tak rasa. Itu dipanggil numbness in your fingers, numbness in your thighs. Thighs itu adalah paha kita. Kita berasa kebas. Tahu kebas? Kita berasa kebas. Dan difficulty in moving your finger. Kita tak boleh nak menggerakkan jari kita dengan bebas. Okey? Mungkin kita nak gerakkan, kita dapati dia sampai dekat sini, dia tak boleh pergi dah sampai sini. Okey? Membataskan pergerakan jari. Stiff joints, di setiap mana yang kita ada sendi, okey, sendi kita semua berasa sakit. Dan yang akhir sekali adalah back pain, iaitu sakit pinggang. Okey. Dan penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan musculoskeletal disorders. Ada beberapa penyakit, iaitu tendonitis, diquevin stenosynovitis, trigger finger, carpal tunnel syndrome, bursitis, tennis elbow, golfer's elbow, dan juga herniated disc. These are the few MSD yang boleh berlaku. Pernah dengar ke nama-nama penyakit ini sebelum ini? Okey, nanti ada gambar kita boleh tengok. Okey, ini adalah tendonitis. Maksudnya inflammation of the tendon. Inflammation itu radang. Radang of the tendon. So dia cause deep and nagging pain, sangat sakit. Dan dia membataskan, menghalang kita punya pergerakan. Caused by, apa yang sebabkan benda ni? Tendonitis ni ialah repetitive movement. Maksudnya pergerakan yang berulang-ulang. And having poor posture. Okey, di mana mungkin cara kita duduk tu tidak betul, cara kita berdiri tidak betul, cara kita berjalan itu tidak betul. Dan benda-benda ini berlaku sewaktu kita sedang melakukan kerja. Okey. Dan untuk terapi, treatment for tendonitis adalah hand terapi. Pernah di sini siapa-siapa menderma darah? Siapa di sini pernah menderma darah? Ada? Ada derma darah? Takut? Belum pernah? Okey. Di Malaysia kita dekat contoh dekat universiti saya,
memang pelajar-pelajar kita buat program untuk menderma darah, sebab kadang-kadang darah tak cukup di hospital. So kita buat pendermaan darah. So bila kita menderma darah, dia nak ambil darah dekat sini, dia akan minta kita dia bagi satu bola getah untuk kita picit-picit bola tu. Itu adalah bola getah. So itu bola itu boleh digunakan sebagai terapi ataupun sebagai rawatan untuk tendonitis. Ada yang membuat suntikan kortison. Okey, kortison ini seperti ubat tahan sakit dia tahan sakit, so dia akan suntik. Kemudian kita juga boleh pakai brace. Pakai brace iaitu satu dia macam sarung, macam sarung dipakai dekat pergelangan tangan. Boleh beri rawatan ais dan boleh mengambil juga ubat iaitu anti-inflammatory drugs. Dan option yang paling last sekali adalah pembedahan. Pembedahan adalah cara yang paling akhir sekali. Okey. Okay, decovering synovitis, swelling of the tendons that run along the thumb, dekat sini. Dia affect the thumb dekat tendon dekat sini. Okay? Cara nak kesan, bila kita pergi kepada doktor, jumpa doktor, so kita mengadu ada sakit pada pergelangan tangan ini. So dia akan suruh buat macam ni. Semua cuba buat macam ni. Lengkungkan ibu jari, lepas tu lipat ke dalam, lepas tu lengkung ke bawah. Kalau anda merasa ada sakit di kawasan ini, maka you have the early sign for decovering synovitis. Okay, so itu is the untuk kita mengesan sama ada kita mempunyai tenosynovitis ataupun tidak. Okey? Okey, ini satu lagi, trigger finger. Part of the tendon sheath becomes swollen, or if a small lump forms on the tendon. Ini adalah masalah apabila kita tidak dapat membengkokkan jari kita sampai ke akhir. Okey? So maksudnya orang yang normal dia boleh sampai sini. Tapi orang yang mempunyai trigger finger dia dekat sini. Dekat sini je. Ataupun orang yang ada trigger finger ni macam orang yang normal kan. Orang yang normal dia boleh sampai sini, lepas tu dia boleh balik ke asal. Tetapi orang yang trigger finger ni bila dia nak angkat ni, dia stuck dekat sini. Dia tak boleh nak balik ke asal. Okay? So trigger finger ni ada satu video sebenarnya. Ada video? Untuk trigger finger ada satu video video tu nanti boleh tengok kemudian. Isi dia video later.
pergi kepada carpal tunnel syndrome. Back. One more. Okay. Video nanti dosen di sini akan share dengan you all. So ini carpal tunnel syndrome. Ini very common among people yang gunakan laptop. Semua sini guna laptop? Okay, so if you continuously use your laptop, there is no break, so the chances of getting carpal tunnel syndrome. Boleh Google dan tengok apa itu carpal tunnel syndrome. Memang satu penyakit yang most common in musculoskeletal disorder is carpal tunnel syndrome. Okay, next. Kemudian kita ada bursitis. Okay, dia sebenarnya ada satu kantung ataupun pundi dekat sini yang ada tercair, tetapi yang tu mengalami keradangan, so akan menyebabkan sakit dekat sendi. Next. Ini tenis elbow, juga adalah tendon yang sebenarnya dekat siku kita. Okey, dan banyak berlaku di kalangan pemain-pemain tenis. Okey, pemain-pemain tenis banyak mendapat tenis elbow, dan juga orang yang main golf. Okey, so kadang-kadang tenis elbow ni disebut sebagai golfer's elbow. Sebab dia melibatkan dua sukan, sama ada tenis ataupun golf. Okey. Okey, ini herniated disc, di mana apabila berlaku tekanan, ini biasa apabila kita mengangkat benda yang berat. Kita angkat benda yang berat dan kita memusing badan kita. Okey, angkat benda yang berat dan pada masa yang sama kita memusing. So dia akan memberikan tekanan kepada tulang belakang kita. Okey, bila tulang belakang kita ni, dia setiap bahagian ini di antaranya adalah satu gel. Adalah satu gel untuk memberi macam cushion kepada apa-apa impact pada tulang belakang. So apa yang berlaku bila you mengangkat benda yang terlalu berat dan memusingkan badan, maka tekanan itu sangat tinggi sehingga gel ini terkeluar. Bila gel ini terkeluar, apa yang ada di belakang gel itu? Saraf tunjang, the spinal cord. So dia akan memberi satu impact ataupun satu tekanan kepada saraf tadi. So apa yang berlaku? Bila saraf itu ditekan, apa yang berlaku? Kita rasa sakit. Dan kita akan rasa juga pada masa yang sama otot kita, daripada pinggang sampai ke kaki menjadi lemah. Jadi kita tak boleh nak menggerakkan, dan kita juga akan merasa kebas. Okey, so ini sangat bahaya. Kalau nak membetulkan keadaan ini, kita kena pergi fisioterapi. Fisioterapi dia minta kita baring di atas katil. Okey, lepas itu dia ikat kaki kita dan dia akan tarik. Dia akan tarik supaya dia nak merenggangkan, menjauhkan balik kita punya tulang belakang, supaya gel tadi itu boleh masuk kembali. Okey, so kadang-kadang bila terlalu teruk, gel itu tak akan masuk balik dan perlu membuat pembedahan. Dan pembedahan ini mempunyai risiko yang sangat tinggi. Selalunya kalau orang yang belum kahwin, dia tak berani nak buat pembedahan ini. Sebab pembedahan ini mempunyai side effect yang boleh mengganggu you punya aliran kencing dan juga you punya organ seks. Kemampuan seks itu mungkin terjejas, sebab dia daripada pinggang ke bawah. Saraf di situ dia adalah untuk kontrol kita punya pembuangan najis, pembuangan urin, dan juga kita punya reproductive organ. Jadi kalau situ
pembedahan itu kadang-kadang boleh menyebabkan kecederaan kepada saraf. Okey. Okey, next. Okey, ini hierarchy of control, cara-cara bagaimana kita nak mengawal ergonomik ini. So kita ada, kalau kita tengok hierarchy ni, yang utama sekali adalah elimination. Pernah tengok segitiga ni? Pernah kan? Okey. So yang paling last sekali adalah personal protection equipment ataupun PPE. Okey, next. Okey, setiap organisasi ni dia perlu ada satu comprehensive ergonomics program. Mesti ada setiap sektor pekerjaan, setiap kantor, setiap hospital, dia perlu ada satu program ergonomics. Ya. So dalam program ergonomik ini, majikan mesti menunjukkan satu komitmen dia untuk untuk menjayakan program ergonomik tadi, dan pada masa yang sama pekerja juga perlu terlibat dalam program tersebut. Okey. Okey, next. Okey, cara yang paling bagus adalah eliminate the hazard. Maksudnya kita hapuskan hazard itu supaya tidak berlaku musculoskeletal disorders. Okey, kita boleh menggunakan engineering control, ya. Okey, next. Okey, ini contoh engineering control. Daripada kita membuat secara manually, ya, membersihkan lantai dengan mop, boleh menyebabkan musculoskeletal disorders, kita menggunakan mesin untuk membersihkan lantai. Okey, next. Okey, improve work policies and procedures. Ini sangat penting, ya, untuk kita mengadakan SOP. Pernah dengar SOP? Setiap pekerjaan kita tu mesti ada SOP supaya kita boleh, dan SOP itu perlu mengambil kira faktor-faktor untuk mengelakkan berlakunya musculoskeletal disorders. Okay, next. Okay, training sangat penting. Okay, bagi latihan kepada pekerja-pekerja kita tentang apa? Tentang simptom, the early sign, tanda-tanda awal musculoskeletal disorders itu apa dia? Bagaimana kita melakukan sesuatu kerja yang melibatkan benda yang berat? Nak ubah benda yang berat macam mana? Mesti beri latihan kepada pekerja kita. Okay, next. Ini kaedah-kaedah untuk kita mengangkat barang dengan cara yang selamat supaya tidak mencederakan tulang belakang ataupun pinggang kita. Iaitu kalau kita lihat, yang pertama sekali kita mesti assess the load. Assess the load itu maksudnya kita kena menilai apakah beban yang kita nak angkat ini, berapa berat. Okey, ini di sini yang selalu berlaku satu kesilapan apabila kotak-kotak yang diisi dengan barang yang berat, dia tidak mempunyai label berapa berat bahan itu. Jadi orang yang nak angkat itu dia tidak tahu apakah berat yang ada di dalam kotak itu. So sangat penting untuk assess the load, dan kita juga mesti pastikan apabila kita mengangkat itu mestilah menggunakan otot. Otot pada kaki, bukan otot pada pinggang. Okey, kita menggunakan otot daripada kaki. So kalau boleh beban tadi itu dirapatkan serapat-rapatnya dengan badan kita dan kita angkat. Bila mula-mula kita angkat, pastikan kaki kita, sama ada kaki kiri ataupun kaki kanan, pastikan satu kaki mesti di hadapan. Bukan dua-dua kaki sama. Dia mesti salah satu kaki ke hadapan. Okey? Dan kita mengangkat dan sebelum kita nak mengalihkan barang, kita kena pastikan laluan kita. Laluan kita ni bebas daripada sebarang halangan. Itu kita kena tengok tu. Sebelum kita angkat tu kita dah tengok. Itu yang kita panggil membuat assessment. Membuat assessment laluan kita ni macam mana. Ada banyak belok ke kiri ke kanan. Susah seseorang itu nak membawa barang yang berat, lepas itu dia kena twist the body. Macam tadi saya beritahu, bila kita mengangkat dan kita pusingkan badan, maka boleh berlaku herniated disc.
Okey. Okey, ini lifting activity. I think later boleh share dengan dosen akan share dengan you all. Okey, next. Okey, next. Okey, ini adalah personal protective equipment yang digunakan ya untuk mencegah musculoskeletal disorders. Kita tengok gambar ya. Okey, so these are the braces, ada knee guard, ada wristband, semua ni digunakan untuk mencegah musculoskeletal disorders. Okey, itu saja sesi daripada saya. So terima kasih ya kepada semua.